Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Dan saya Norbaizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menghadiri majlis mengangkat sumpah bagi Timbalan Menteri Tenaga di Jabatan Perdana Menteri yang baharu. Kementerian Hal Ehwal Agama dan Kementerian Pendidikan meningkatkan persiapan menjelang pengintegrasian mata pelajaran agama ke dalam sistem pendidikan umum. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Kariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan berangkat ke majlis mengangkat sumpah bagi Yang Mulia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Timbalan Menteri Tenaga di Jabatan Perdana Menteri yang baharu. Majlis berlangsung di Istana Nurul Iman. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota, Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Surat perintah lantikan dibacakan oleh Yang Amat Mulia Pangeran Penggawa Laila Bentara Istiadat Diraja dalam Istana, Pangeran Haji Alauddin bin Pangeran Paduka Tuan Pangeran Haji Abu Bakar, Grand Chamberlain. Jatuh Tenaga di Jabatan Perdana Menteri mulai dari 24 hari bulan Oktober 2023. Diperbuat di Istana Nurul Iman Beta, Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam pada hari ini, 9 hari bulan Rabiul Akhir, tahun Hijrah Nabi Muhammad SAW, 1445 bersamaan dengan hitungan Masihi 24 hari bulan Oktober 2023, iaitu tahun ke-56 Beta di atas tahta Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Yang Mulia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah dilantik sebagai Timbalan Menteri Tenaga di Jabatan Perdana Menteri pada 24 Oktober 2023. Atau keadaan atau isi mana-mana surat yang sampai ke tuan saya dan bahawa dalam segala apa jua pun maka saya akan menunaikan kewajipan saya sebagai Timbalan Menteri yang taat lagi setia. Bertarikh pada hari ini 30 hari bulan Oktober 2023. Turut hadir penasihat khas Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri serta setiausaha-setiausaha tetap di Jabatan Perdana Menteri. Menjelang pelaksanaan pengintegrasian mata pelajaran agama ke dalam sistem pendidikan umum, rombongan Kementerian Hal Ehwal Agama dan Kementerian Pendidikan pagi tadi mengadakan lawatan kerja secara serentak ke sekolah-sekolah rendah kerajaan dan swasta di negara ini. Lawatan kerja ke-48 buah sekolah kerajaan dan swasta di seluruh negara melibatkan para pegawai kanan daripada Kementerian Hal Ehwal Agama dan Kementerian Pendidikan. Yang Berhormat Perdana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama dan Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Daeng Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan mengadakan lawatan ke Sekolah Rendah Mabohai, Sekolah Rendah Pusar Ulak dan Sekolah St. Andrew. Lawatan antaranya menumpukan kepada tinjauan prasarana dan kemudahan sekolah serta menyaksikan dengan lebih dekat persediaan pelaksanaan sesi pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran agama setelah pengintegrasian termasuk penjadualan bagi mata pelajaran berkenaan
Selain itu, lawatan juga bertujuan untuk mengadakan sesi perbincangan bersama para pemimpin sekolah dan guru-guru agama. Bengkel keselamatan di tempat kerja wadah perkongsian aspek penting keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Autoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar SHENA Negara Brunei Darussalam menganjurkan bengkel dengan menumpukan kepada ciri-ciri teras terhadap dua Konvensyen Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO. Bengkel selama 3 hari berlangsung di sebuah hotel di Ibu Negara. Antara yang hadir, Awang Salminan bin Haji Burut, Setiausaha Tetap Keselamatan dan Kesejahteraan Kementerian Haluan Dalam Negeri. Bengkel menghimpunkan agensi-agensi kerajaan dan pihak berkepentingan industri berkaitan membincangkan secara konstruktif mengenai keadaan semasa keselamatan dan kesihatan di tempat kerja, aspek-aspek penting bagi dasar OSH serta program-program kebangsaan OSH. Juga diadakan pembentangan sistem penyeliaan dan tindakan ILO berhubung dengan piawaian buruh antarabangsa, peranan majikan dan pekerja dalam keselamatan dan kesihatan tempat kerja serta pelaksanaan ILO yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Para peserta juga membincangkan tentang keselamatan dan kesihatan pekerjaan dari perspektif pembuat dasar, majikan dan pekerja. Making a difference, ensuring Brunei is a safe place to work and live. Sekolah Menengah Sufri Bolkiah Tutong muncul juara kuis sejarah Piala Pihin Jawatan Dalam kali ketiga selepas berjaya mengalahkan 3 pasukan lain pada pertandingan peringkat akhir pagi tadi. Bertemakan sejarah pengukuh jati diri bangsa, pertandingan berlangsung di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Hadir Awang Haji Zakaria bin Haji Serudin, Setiausaha Tetap Kebeliaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Dr. Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong, Pengetua Pusat Sejarah Brunei berkata, pertandingan diadakan selaras dengan matlamat penubuhan Pusat Sejarah Brunei supaya pewaris bangsa mengetahui asal-usul sejarah dan memelihara warisan ketamadunan Islam berprinsipkan maqasid syariah. Juara Sekolah Menengah Sufri Bolkiah menerima RM1,000 dan piala rebutan. Diikuti Sekolah Menengah Saidina Umar Al-Khattab dan Mahat Islam Brunei masing-masing di tempat kedua dan ketiga. Pertandingan dianjurkan oleh Pusat Sejarah Brunei dengan kerjasama Radio Televisyen Brunei. Asnawi bin Muhammad Hassan yang diwakili oleh Bagi meraihkan pencapaian bakal graduan sempena Majlis Convocation Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE ke-31, pagi tadi diadakan Pesta Konvo IBTE 2023 di IBTE Kampus Sultan Bolkiah Suria. Hadir Agnid John Scott Lewis, Pengarah Urusan Brunei Shell Petroleum. Pesta Konvo IBTE diadakan bagi mempromosi kemahiran graduan, membina platform bagi networking dan menggalakkan graduan IBTE untuk menjadi lebih adaptif dan keusahawanan. Diadakan sehingga 10 November depan, Pesta Konvo diisikan dengan pelbagai aktiviti antaranya Majlis Khatam Al-Quran, jualan, jerayawara, bimbingan kerjaya dan kejohanan sukan. Majlis Convocation IBTE ke-31 akan diadakan pada 23 November di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Pelbagai aktiviti diadakan semasa Hari Kesedaran Kesihatan Mental anjuran IBTE selama 2 hari. Bahan beritanya selepas ini, teruskan bersama kami.
Sekolah Perniagaan Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE pagi tadi menganjurkan Hari Kesedaran Kesihatan Mental. Acara yang diadakan selama 2 hari berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Hadir Dayang Masnaliza binti Muhammad Zaini, Ketua Sekolah Perniagaan IBTE. Acara bertujuan mendedahkan para pelajar kepada persekitaran perniagaan dan memberi peluang untuk mempraktikkan apa yang dipelajari dalam modul projek perniagaan. Tahun ini, modul projek perniagaan dikendalikan bersama Kementerian Kesihatan bagi mewujudkan kesedaran kesihatan mental sempena Hari Kesihatan Mental Sedunia. Beberapa aktiviti juga diadakan, antaranya perbincangan mengenai kesedaran kesihatan mental dan pemeriksaan kesihatan. And avoiding the task sometimes. So this is already bagi mempromosikan seni dan kreativiti sebagai medium untuk mengekspresikan diri dan fikiran, Global Shapers Community Bandar Seri Begawan menganjurkan acara Art Jam. Acara sempena Bulan Kesihatan Mental Sedunia diadakan kemarin di Taman Mahkota Jubli Emas di Ibu Negara. 50 orang mengambil bahagian dalam acara ini yang menawarkan 4 sesi untuk orang ramai menyertainya, bermula dari bengkel penulisan, sesi seni dan lukisan serta penciptaan papan wawasan. Acara merupakan sebahagian daripada projek berterusan Community Rethink Mental Health untuk merapatkan orang ramai dengan pendidikan kesihatan mental melalui bengkel dan sesi berkumpulan yang disokong oleh profesional kesihatan mental tempatan. Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan KUPU SB meraih tempat ketiga dalam pertandingan kemahiran pendidikan dan penjagaan kanak-kanak yang diadakan di Guiyang, China bermula 24 hingga 30 Oktober 2023. Pertandingan diadakan sempena dengan Minggu Kerjasama Pendidikan China ASEAN, iaitu kerjasama antara Guiyang Preschool Education College China dan Southeast Asian Regional Centre for Early Childhood Care Education and Parenting. Pertandingan disertai oleh 11 pasukan daripada universiti-universiti ASEAN. Penyertaan tersebut merupakan usaha berterusan KUPU SB dalam mengembangkan dan memantapkan lagi pengetahuan dan kemahiran praktikal para pelajar dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Selain itu, ia turut membuka peluang bagi KUPU SB berkongsi pengetahuan dan pandangan bersama dengan para peserta pelajar serta pensyarah daripada universiti-universiti negara ASEAN. Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian sastra dan majalah dan kumpulan Putra Seni meneruskan baca bahana secara maya sebagai kegiatan bulanan pada bulan Oktober 2023. Siri baca bahana kali ini menampilkan tema Kami Peduli sebagai tanda pemuisi, penyair, cakna dan prihatin terhadap isu-isu semasa yang sedang berlaku. Melalui seni pengucapan seni, para pemuisi dapat menonjolkan sensitiviti dan keprihatinan terhadap isu-isu semasa yang diutarakan dengan emosi dan rasa yang dikongsikan bersama. Baca bahana merupakan projek pengapresiasikan karya-karya kreatif dalam majalah bahana yang dipersembahkan di ruang pentas seni secara maya. Tawaran tertutup bagi tanda pengenalan kenderaan TPK bagi 3 dan 4 angka siri BBF akan dibukakan melalui nomborku One Week Bid mulai esok 31 Oktober. Menurut Jabatan Pengangkutan Darat JPD, tawaran akan dilaksanakan secara dalam talian sepenuhnya melalui laman sesawang nomborku selama 1 minggu mulai 31 Oktober ini hingga Isnin 6 November 2023. Dalam tempoh tersebut, semua TPK 3 dan 4 angka siri BBF iaitu dari BBF 100 hingga BBF 9999 yang tidak mempunyai penanda semasa tempoh click and bid yang telah dikeluarkan sebelum ini akan dibukakan semula kepada orang ramai. Keterangan lanjut mengenai nomborku One Week Bid layari laman sesawang www.nomborku.gov.bn atau hubungi talian WhatsApp JPD semasa waktu pejabat
melalui 718-1641 atau email ke info_ltd@jpd.gov.pn atau layari laman sesawang dan Instagram JPD. Kejohanan bola sepak 9 orang sepasukan terbuka daerah Blyth melabuhkan tirainya petang kemarin. Dianjurkan oleh Pertubuhan Bola Sepak Daerah Blyth dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Blyth, perlawanan akhir bagi kejohanan tersebut berlangsung di Kompleks Sukan Arena Seria. Pasukan IGRG muncul juara setelah menang menerusi penentian sepakan penalti ke atas pasukan KB Friends. Sementara itu, tempat ketiga pula dimenangi oleh pasukan Vegro. Penyampaian hadiah kepada para pemenang disempurnakan oleh Haji Muhammad Ros Fazila Haji Yusli, Timbalan Pengarah Jabatan Belia dan Sukan. First place, Tangga. Dua pasukan mara ke peringkat separuh akhir kejohanan bola sepak Liga Veteran 11 orang sepasukan anjuran BTB. Sahabat FD dan Permata Hijau menang ke atas lawan masing-masing dalam dua perlawanan yang berlangsung kemarin. Di Padang A Kompleks Sukan Jabatan Kejeraya, sahabat FD menang selesa 3-1 ke atas Azam FD. Sementara itu, dalam perlawanan di Kompleks Sukan Brakas, Permata Hijau menang bergaya ke atas V-Legend FD 7-1. Saingan Liga Super Sepak Takraw Type Terbuka 2023 diteruskan lagi kemarin dengan perlawanan pusingan pertama peringkat kumpulan. Perlawanan berlangsung di Kompleks Sukan Sungai Asam, Lumapas. Dalam saingan kumpulan B menyaksikan Majlis Sukan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei A muncul sebagai juara kumpulan, manakala Majlis Sukan Polis di Raja Brunei B naib juara sekaligus menempah slot ke pusingan kedua kejohanan Liga. Pusingan pertama akan diteruskan lagi selama 2 minggu bagi menempatkan juara dan naib juara kumpulan C dan D. Sementara itu, pusingan kedua Liga akan bermula pada 19 November depan. Perkembangan saingan bola sepak Liga Perdana Inggeris, 5 perlawanan berlangsung malam tadi. West Ham United tewas 0-1 kepada Everton. Aston Villa menang 3-1 ke atas Luton Town. Brighton seri 1 sama dengan Fulham. Liverpool menewaskan Nottingham Forest 3-0 dan Manchester United kalah 0-3 kepada Manchester City.